Nah, cerita Jecom. Oh, ramai orang yang kata Iswardi tahniah kau dah jadi ketua pengarah Jecom. Jadi ketua pengarah Jecom tahniah. Ketua pengarah Jecom baru bakal diumumkan, Fahmi. Wow. Ketua pengarah Jecom baru. Terima kasih tuan-tuan. Terima kasih kerana menyokong saya selama ini. Alhamdulillah. Ketua pengarah Jecom telah bakal diumumkan. Alhamdulillah, terima kasih selama ini kerana telah menyokong saya. Dan suka cita saya maklumkan, saya maklumkan bahawa saya bukan pengarah Jecom itu. Okey, saya bukan pengarah Jecom tersebut. Okey. Ketua pengarah baru Jecom bakal diumumkan, Fahmi. Ketua pengarah Jecom baru telah dimuktamadkan dan akan diumumkan setelah selesai beberapa proses dokumentasi, kata Menteri Fahmi. Menurutnya, welcome Francesca. Menurutnya nama calon tersebut telah diluluskan dalam mesyuarat kabinet dan pada masa sama kementerian itu dalam proses rombakan struktur Jecom. Yang penting, pelantikan daripada pelantikan Jecom seperti yang saya sebut sebelum ini adalah kita sedang proses merombak struktur itu. Jadi saya rasa itu yang menjadi keutamaan kepada Kementerian Komunikasi. Saya lihat jabatan ini perlu disuai manfaatkan, diselaras semula baru apa tindakan gerak kerja. Beliau berkata pada sidang media. Apabila ditanya adakah proses pelantikan KP yang baru ini melibatkan rombakan pegawai yang lain, beliau hanya menjawab ia akan melibatkan perubahan. Proses rombakan ini melibatkan Jabatan Penghimpunan Awam, maka kita kena lalui proses itu. Saya menjangkakan proses ini akan mengambil sedikit masa. KP Jecom yang bakal diumumkan tidak lama lagi bakal menggantikan penyandang Datuk Muhammad Agus setelah beliau meletak jawatan 15 Disember lepas. Okey, mengulas mengenai pelantikan susulan pelantikan Wan Junaidi, Fahmi berkata pengumuman nama calon tersebut dibuat oleh Perdana Menteri sebelum persidangan Parlimen yang akan datang. Nama telah dicadang dan serah kepada PM untuk diumumkan. Okey. Alright, so yang Dewan Negara itu kemudian lah. Baik. Soalan yang pertama, adakah saya tahu siapa pegawai ketua pengarah Jecom yang baru tersebut? I neither confirm nor deny. I neither confirm nor deny apa saja yang korang rasa lah. Nak kata tahu tu, tipulah saya kata saya tak tahu. Tapi nak kata saya tak tahu tu, tipulah saya kata saya tak tahu. Nak kata tahu tu, tipulah saya kata saya tahu. Macam tu. So, pelarasan dan rombakan yang akan dilakukan, tapi yang penting bukan saya lah, orang lain. Okey, pelarasan dan juga penyelarasan yang akan dilakukan di Jecom ni agak besar, sebagaimana yang kami dibriefkan oleh YB Fahmi tempoh hari, dan juga daripada segi struktur dia juga akan banyak perbezaan, daripada segi gerak kerja juga dia akan banyak perbezaan. Jecom berkemungkinan besar tidak akan memainkan peranan sebagaimana yang berlaku sebelum ini di bawah Jabatan Perdana Menteri. Kali ini dia di bawah YB Fahmi Fadzil. Jecom yang baru ini bukan berada di bawah Jabatan Perdana Menteri. Dia di bawah Fahmi Fadzil. Jadi dalam keadaan tersebut, kita tak pasti daripada segi perkembangan dia, maksudnya daripada segi kuasa dia, adakah dia akan lain daripada Jecom yang sebelum ini. Kerana kalau Jecom di bawah JPM, Jabatan Perdana Menteri, dia mempunyai kuasa yang agak besar dan agak luas. So di bawah kementerian dia dah going down lah, kita kata daripada atas. Sekarang ini dia turun ke bawah, di bawah satu kementerian, bukan lagi di bawah Perdana Menteri directly. So daripada segi kuasa tu obviously dia akan menurun. Tetapi adakah daripada segi gerak kerja itu akan berbeza? Jawapan mudah saya, ya, dia akan jadi sangat berbeza. Terutama di bawah pemantauan YB Fahmi. Bagi saya dia akan membawa satu arus dan juga satu satu keadaan yang sangat berbeza lah. Daripada segi perjalanan tu dia akan jadi berbeza. Daripada segi gerakan juga akan berbeza. Berbeza bagaimana? Kita tunggu nantilah. Bukan tugas saya untuk nak menyatakan bagaimana terhadap perkara tersebut. Okey. Terima kasih kepada Walaon. Tolong share tuan-tuan. Tolong share pada Walaon yang kekal tegang. Right. Okey, habis kat situ cerita ketika KP Jecom dah pun selesai. Pegawai KP baru telah pun ada calonnya dan telah dilantik. Cuma menunggu pelantikan. Terima kasih Firdaus Nasir. Peguam bimbang AG akan gugurkan pertuduhan lain Najib. Peguam Hanif Katiri Abdullah melahirkan kebimbangan sekiranya Peguam Negara Ahmad Tahriruddin menggugurkan pertuduhan lain terhadap Najib. Memandangkan hukumannya dalam kes SRC telah dikurangkan. Katanya dalam keadaan sekarang tiada yang mustahil. Berdasarkan apa yang berlaku dengan permohonan pengampunan itu, ia menimbulkan kepercayaan bahawa apa-apa saja mungkin berlaku, kata Perdana Najib. Adakah AG akan memainkan peranan? Itu untuk dia jawab.
dia adalah ahli lembaga pengampunan, apa yang dia buat, adakah pandangannya patut dibenarkan atau tidak? Pardon is the sole prerogative of the Yang di-Pertuan Agong. Okey. Okey. Dalam mewajarkan kebimbangannya, hadir memetik kes Yayasan Akal Budi di mana Ahmad Zahid dibebaskan tanpa dilepas tanpa dibebaskan. Reaksi pertama saya, ya betul. Itu adalah kuasa kuasa pendakwa raya untuk nak meneruskan atau nak melepaskan sesiapa daripada kes pertuduhan selagi mana tidak diputuskan oleh mahkamah. Okey, itu yang pertama. Namun begitu, untuk kita nak jump to the conclusion untuk mengatakan bahawa lepas ini Najib akan digugurkan, tu pun terlalu berat juga kalau kita kata. Kerana beza dengan kes Zahid, kita kata bahawa representasi yang dibuat oleh Zahid itu diterima. Tetapi berkenaan dengan kes Najib, bukti-buktinya itu terlalu besar untuk saya kata untuk diterima. Dan kalau diterima juga, perkara ini memang akan jadi masalah. Tapi poin saya nak bawa di sini, tuan-tuan, kesimpulan saya nak bawa di sini, berkenaan apa yang disebutkan tadi itu. Kita kata benda ini sebenarnya kita boleh settle atau kita boleh jelaskan dengan mudah kalau sekiranya kita telus dalam beberapa perkara. Dan benda ni sangat sensitif. Terutama kedua-dua pihak sekarang ini menuntut. Kenapa Syafi'i tiba-tiba nak dedahkan perkara ini? Saya nampak lah. Correct me if I'm wrong, Syafi'i. Dia cuba nak melagakan grup yang menyokong Najib ini supaya akhirnya pressure the government untuk bagi full pardon kepada Agong yang baru. Ini saya nampak. Kerana dia nak menunjukkan bahawa lembaga pengampunan rupanya memberikan satu pandangan supaya Najib tidak dibebaskan. Tetapi Agong mengambil pendekatan yang berbeza. Jadi dia nak bagi tahu cerita ini supaya penyokong-penyokong Najib akhirnya akan mendesak kerajaan ini supaya the next, sebab Anwar itu dah cakap kalau nak next pardon dia kena minta Agong seterusnya lah. Kena minta Agong yang baru. So, disebabkan oleh keadaan itu, suka atau tidak, akhirnya pendedahan ini saya tahu ada di kalangan penyokong-penyokong Najib yang marah dengan kerajaan ini. Tetapi dalam masa yang sama, dia memberi kita satu relief, satu kelegaan bahawa sebenarnya lembaga pengampunan telah memberi jawapan ataupun memberi cadangan yang berbeza. Right, terkini tuan-tuan, editor Sarawak Report dihukum penjara 2 tahun kerana fitnah Sultanah Terengganu. Pengasas dan editor Sarawak Report Claire Rico Brown dijatuhkan hukuman penjara 2 tahun setelah didapati bersalah memfitnah Sultanah Terengganu Nur Zahirah. Magistrate Nid Muhammad Tarmizi, Nid Muhammad Syukri membuat keputusan itu tanpa kehadiran tertuduh di Mahkamah Magistrate Terengganu hari ini. Claire didakwa di bawah Seksyen 500 Kanun Kisah kerana memfitnah Sultanah Nur Zahirah menerusi bukunya The Sarawak Report, The Inside Story of One NB Exposed. Seksyen 500 memperuntukkan hukuman penjara sehingga 2 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali sabit kesalahan. Mengikut kertas pertuduhan, fitnah berkenaan terkandung dalam baris ke-7 perenggan ke-4 di muka surat ke-3 buku ini. Di dalamnya, pada muka surat 3 perenggan 4 mengandungi tomahan seperti mana yang digariskan, iaitu the wife of the Sultan terhadap Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultanah Nur Zahirah yang merupakan satu fitnah di mana kamu mempunyai sebab untuk mempercayai bahawa tomahan tersebut akan merosakkan nama baik Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultanah Nur Zahirah. Pendakwaan dijalankan oleh pengarah pendakwaan. Pada 12 Disember lalu, Mahkamah Rawian memutuskan Claire bersalah kerana memfitnah Sultanah Nur Zahirah menerusi buku berkenaan. Panel 3 hakim pengusikan oleh hadiah turut memerintahkan Claire membayar RM120,000 sebagai kos guaman kepada baginda. Baik. Saya nak ulas sikit tentang perkara ini. Right. Fitnah terhadap Sultanah orang kata Terengganu. Maka dengan itu nampak sangat Claire Rico Brown ini menipu dengan kes 1MDB. Tuan-tuan, bila kita berbicara soal mana-mana kes, kita kena berbicara soal fakta kes satu persatu. Isu 1MDB, isu SRC itu isu lain. Yang ini berkenaan dengan satu fakta, satu kenyataan yang dikeluarkan atau ditulis oleh Claire di dalam buku beliau yang bertajuk seperti mana disebut tadi, yang menyatakan mengaitkan Sultanah Terengganu dengan dengan kes 1MDB. Di mana di dalam kes di dalam mahkamah ini, bila dibawa ke mahkamah, saman fitnah dan juga di bawah jenayah, criminal defamation, mendapati bahawa tidak ada fitnah dari situ dan maksudnya tidak ada fakta tersebut tidak benar dan dikatakan bahawa Claire telah memfitnah dalam isu itu. Jadi disebabkan oleh
dikatakan fitnah dalam isu tersebut berkenaan dengan sultanah, maka beliau telah diperintahkan untuk membayar 300,000 dan juga akhirnya dijatuhkan hukuman 2 tahun serta membayar 120,000. Okey. Nah, adakah kita boleh tolak semua kenyataan yang lain? Tidak. Itu kes lain. Yang ini adalah kes lain. So, berkenaan dengan perkara ini, kita kata bahawa Claire tidak hadir di dalam pertuduhan tersebut, tidak hadir di mahkamah. Beliau tidak berada di situ untuk membela diri dan semua kes ini dilakukan secara ex parte. Oh, jadi aku kata Claire itu tidak bersalah? Tak juga. Saya tak kata demikian. Saya cuma menyatakan fakta berdasarkan kepada apa yang dibawa di mahkamah bahawa beliau tidak mengemukakan bukti, tidak mengemukakan apa orang kata jawapan kepada pertuduhan. Therefore, daripada situ, maka beliau didapati bersalah oleh mahkamah dan mahkamah telah menjatuhkan hukuman. Whatever it is, kita kata itu sudah jadi keputusan mahkamah. Claire tidak menjawab dan itu spesifik hanya kepada kes yang dibawa oleh Sultanah Terengganu kepada Claire Newcastle Brown. Berkaitan dengan Najib 1MDB SRC, itu cerita lain. Yang ini berkaitan terus dengan Sultanah Terengganu. Kerana dikatakan kes 1MDB ini asalnya bermula di Terengganu. Asalnya bermula di Terengganu. Jadi, mungkin saya tak baca lagi bab tu secara spesifik. Mungkin nama sultanah terkait. Jadi, baginda akan cuba untuk, apa orang kata, memersihkan nama beliau. Maka, tindakan mahkamah diambil. And that's that. Habis kat situ. Okay. Jadi, hukuman telah dijatuhkan dan telah didapati bersalah. Cuma adakah Claire akan masuk penjara? Sebab dia tak ada kat Malaysia. Sama juga yang raja terbuang yang berada di London tu kan. Sebab itu dia boleh cerita sebar fitnah, kata tukar 120 SD sebagainya sebab dia tak ada kat Malaysia. So, bila dia tak ada kat Malaysia, dia boleh kata apa yang dia nak kata dan kita tak boleh nak kata apa. Sama juga Claire ni, kalau tak silap saya, dia ada dekat Spain. Walaupun dia orang UK, dia ada dekat Spain. Kot ke dia dekat London dah, saya tak tahu. Last time saya contact dia, dia ada dekat Spain. Baik. Habis kat situ.